Assalamualaikum. Kumpulan kami akan menerangkan tentang inovasi kompos bin yang diselaraskan oleh Puan Yusra binti Saiun. So, saya adalah Nur Syahira Atika binti Azri. Bermatik saya adalah 06 DKA 19F1080. Nama saya Nur Afika binti Muhammad Razali. Nombor matrik saya adalah 06 DKA 19F1076. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Akmal bin Jailani. Nombor matrik 06 DKA 19F1075. So, kita pergi ke slide seterusnya, iaitu bab 1 pengenalan yang akan diterangkan oleh Muhammad Akmal. Okey, bab pengenalan. Yang pertama, latar belakang. Amalan pembaziran atau pembuangan sisa sampah dalam kelompok masyarakat masa kini semakin tinggi. Yang kedua, mengakibatkan banyak masalah dan pencemaran yang berlaku. Penyataan masalah. Masalah yang sering berlaku adalah pembaziran sisa makanan melampau yang selalu dilakukan oleh rakyat Malaysia. Yang kedua, sering terjadinya masalah pencemaran bau yang diakibatkan oleh pembuangan sisa makanan. Objektif projek, mencipta reka bentuk baharu. Yang kedua, menginovasikan kompos bin dari segi manual ke mekanikal. Yang ketiga, mempercayai hasil baja kerana diperbuat daripada hasil sendiri. Yang seterusnya, skop projek. Projek ini dilakukan di kawasan pertanian atau kawasan awam. Yang kedua, ini akan melibatkan pengumpulan data dan pemerhatian. Seterusnya, untuk menentukan keberkesanan produk. Kepentingan projek ini adalah bagi membantu penduduk setempat yang menghadapi masalah ini. Yang kedua, mengatasi pencemaran bau dan sampah yang berlaku. Yang ketiga, bagi menghasilkan baja yang boleh digunakan pakai bagi perancangan masa depan. Rumusan bab. Hal ini dapat menunjukkan keberkesanan projek dalam memudahkan kerja harian masyarakat kini. Yang kedua, projek ini boleh mencegah pencemaran dari berlaku di setiap kawasan. Bab 2 yang akan diterangkan oleh saya sendiri iaitu Nur Syahira Atika. So adalah kajian literatur. 2.1 adalah pengenalan bab kompos bin. Dengan terciptanya inovasi ini, kita dapat mengurangkan kadar sisa sampah yang terhasil setiap hari. Hal ini kerana rakyat Malaysia dapat menitik beratkan kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar. Apabila kebersihan dijaga, kita dapat menyelamatkan kehidupan flora dan fauna. So, kompos bin yang diciptakan adalah menggunakan kaedah anaerobik yakni tanpa udara, iaitu hanya boleh buka satu hari satu kali sahaja. Seterusnya 2.2 adalah konsep ataupun teori. So, bokashi. Bokashi ni adalah bahan yang digunakan untuk proses pengomposan, iaitu proses penampaian untuk mikroorganisma anaerobik. Anaerobik ni adalah proses tanpa udara. So, kedua adalah tong sampah. Bahan utama yang digunakan untuk proses pengomposan menggunakan tong yang berwarna hitam supaya kurang penyerapan cahaya. Seterusnya, bilah pengisar. Bahan inovasi yang digunakan untuk mengisar sisa makanan menjadi hancur. Hal ini kerana dapat melakukan proses penguraian dengan lebih cepat dalam masa 2 hingga 3 hari berbanding saiz sisa yang tidak dikisar yang mengambil masa dalam 7 hari. Seterusnya adalah tray. Tray adalah digunakan sebagai tempat takungan air baja yang terhasil dari kompos iaitu proses penyampaian. Dia letakkan di kedudukan terpaling bawah dari tong sampah. Seterusnya adalah motor mesin. Digunakan untuk menggerakkan bilah pengisar untuk menghancurkan sisa makanan. Seterusnya adalah kepingan besi. Digunakan untuk membuat tray takungan baja kompos serta untuk membuat penutup tong sampah. Hal ini kerana motor mesin digunakan bagi proses inovasi kompos bin supaya penutup dapat menampung berat mesin tersebut. Seterusnya adalah Swiss. Digunakan untuk berfungsi sebagai punat on-off bagi menggerakkan motor mesin. Seterusnya adalah berdasarkan gambar adalah rotary switch yang digunakan untuk bagi memaksimalkan kelajuan pengisar tersebut. Seterusnya adalah besi penapis. Besi penapis ni telah ditetapkan saiz ukuran lubang tu dalam 2 mm. Jadinya, jika saiz sisa makanan hancur adalah
bersaiz lebih daripada 2 mm, maka sisa makanan tersebut akan terus diproses dalam tong sampah. So, adalah rumusan bab. Kajian projek dahulu mengambil masa yang lama dalam 3 bulan untuk proses pengumpusan tanpa menggunakan bahan tambah iaitu bokashi. Projek yang kami hasilkan dapat mencipta satu inovasi baharu iaitu kompos bin yang diinovasikan dengan menambah mesin pengisar supaya sisa makanan lebih hancur serta bersaiz kecil. So, jika air baja kompos sudah terhasil, kita dapat melakukan perapan air baja kompos di tempat lain. Kerana semakin lama air baja kompos diperap, semakin berkualiti air baja kompos tersebut. Seterusnya, bab 3 metodologi yang akan diterangkan oleh Nurul Afiqah. Jadi saya akan menerangkan 3.1 metodologi. Metodologi adalah salah satu bab yang menerangkan aktiviti yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Pemilihan metodologi untuk membina projek adalah aspek penting untuk memastikan bahawa projek dibina dengan teratur dan sistematik. Jadi carta alih perlu dilakukan kerana dapat menjalankan penyelidikan dengan berdasarkan langkah-langkah yang bersistematik. Prosedur ini dapat memudahkan kerja untuk penulisan laporan penyelidikan mengikut susun atur yang telah ditetapkan. 3.2 adalah carta alih. Jadi step carta alih adalah mula, merancang projek, mereka bentuk projek, pemilihan bahan dan alatan, membina projek, menguji projek. Jika projek itu tidak berjaya, kita akan mengulang kembali daripada step yang membina projek tersebut. Dan jika projek itu berjaya, menilai keberkesanan projek di tapak bina dan tamat. 3.3 adalah reka bentuk produk. Jadi melalui pemerhatian yang telah dibuat, tong kompos ini mempunyai pengisar seperti blender dan di bahagian tengah mempunyai penapis untuk mengasingkan bahan yang telah dikisar menjadi halus. Di bahagian bawah antara belahan tersebut mempunyai lubang kecil yang akan mengeluarkan air untuk dijadikan sebagai baja. Oleh itu, produk ini adalah reka bentuk yang sangat lain di bahagian dalamnya. 3.4 langkah-langkah proses kompos bin. Langkah pertama adalah memasukkan sisa makanan ke dalam tong kompos yang disediakan. Langkah kedua adalah menutup tong pengisar tersebut dan memasang suis untuk mengisar sisa makanan yang telah dimasukkan di bahagian tong kompos tersebut. Langkah ketiga, sisa makanan yang telah dijatuh ke bawah akan dicampurkan dengan serbuk bokashi dan memasukkan sebanyak 2 cawan serbuk bokashi. Langkah keempat adalah membiarkan sisa makanan tersebut selama beberapa hari supaya ia dapat mengeluarkan air yang akan dijadikan baja untuk tanaman. Air baja kompos jika disimpan lebih lama, kualitinya semakin baik dan hanya boleh digaus sehari sekali. Seterusnya adalah 3.5 peralatan. Jadi di sini kita menunjukkan gambar. Jadi peralatan pertama yang kita akan menggunakan mesin pemotong besi, mata gerudi, kikir, pita pengukur, sarung tangan, cermin mata welding, mesin gerudi dan MIG welding. Seterusnya adalah 3.6 bahan dan gambar. Jadi dekat sini kita ada tunjuk gambar bokashi yang kita gunakan, gambar tong sampah yang kita gunakan, bilah pengisar yang kita buat dan kepingan besi yang kita bina menjadi tempat penapis air, besi penapis dan suis on off. Dan seterusnya adalah tray, motor pengisar. Okey, bab 4, saya juga yang akan menerangkan hasil dapatan. Pengenalan bab iaitu 4.1. Pada bab ini bertujuan untuk memberi gambaran terhadap kajian yang dilakukan berdasarkan kepada objektif, iaitu untuk meningkatkan pengeluaran produk yang berkualiti tinggi, untuk membuat penambahbaikan kepada kompos bin, untuk mempercepatkan pengeluaran kompos secara semula jadi. Ia juga dapat menjimatkan masa dan tenaga untuk membantu pengguna menggunakan tong kompos bin ini dengan lebih mudah.
Akan tetapi setelah ujian yang dilakukan, terdapat permasalahan yang berlaku dan perlu dianalisis bagi membolehkan penambahbaikan projek untuk masa yang akan datang kepada pengguna. Seterusnya adalah 4.2, hasil dapatan. Dapatan kajian adalah berkaitan dengan keputusan sesuatu kajian. Dapatan perlu mengandungi keputusan analisis yang perlu direkodkan secara sistematik dan diulas secara jelas berdasarkan objektif kajian. Terdapat kajian ini akan direkodkan dalam bentuk rajah dan interpretasi yang akan menjawab kepada objektif kajian. Hasil dapatan akan diikuti dengan perbincangan ilmiah di dalam bab yang seterusnya. Okey, jadi 4.2.1 analisis data kajian. Rajah 4.2.1 ini menunjukkan hasil keberkesanan data kajian telah dianalisis dan diuji terhadap produk. Berdasarkan analisis data, kajian ini berfungsi dengan baik dan semua bahagian yang dibuat berfungsi dengan sepenuhnya. Okey, jadi data yang direkodkan sepanjang kajian dijalankan. Hari pertama, tanpa mesin pengisar dan menggunakan mesin pengisar. Hari kedua, tanpa mesin pengisar masih tiada hasil, tetapi menggunakan mesin pengisar ada sedikit hasil, iaitu ada air baja tersebut. Hari ketiga, masih tiada hasil kalau kita tak menggunakan pengisar, dan jika kita menggunakan mesin pengisar, dia terus mengeluarkan air baja. Dan hari keempat, baru kita nampak hasil yang mesin kita tidak menggunakan pengisar, iaitu kita nampak sedikit air baja yang terdapat kat dalam gambar. Menggunakan mesin pengisar, nampaknya air baja tu dah keluar lebih banyak daripada hari sebelumnya. Dan hari kelima, bila kita tak menggunakan mesin pengisar, air dia bertambah, tetapi air tu still sikit untuk kita gunakan sebagai baja. So jika kita menggunakan pengisar, mesin pengisar tersebut, air baja akan cepat dapat diproseskan. Seterusnya bab 5 iaitu perbincangan dan kesimpulan. Di dalam bab ini, perbincangan yang dilakukan adalah berdasarkan keputusan dari bacaan yang diambil ketika ujian dijalankan. Selain itu, perkara yang berkaitan objektif dan cadangan bagi projek ini dijalankan. Perbincangan yang akan diterangkan oleh Muhammad Akmal. Okey, dalam tajuk perbincangan, berdasarkan kajian yang telah dijalankan, kami dapat mengenal pasti masalah yang berlaku dalam kalangan masyarakat masa kini. Kajian ini sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran kepada semua pihak dalam menjaga kebersihan alam sekitar. Kajian ini juga dapat memberikan kemudahan kepada semua pihak dalam mengasingkan sampah bagi memudahkan proses pelupusan sisa sampah. Oleh itu, kajian ini dapat memperlihatkan kepada semua pihak tentang kepentingan dalam menjaga kebersihan alam sekitar dari permasalahan sisa makanan yang dapat mengundang banyak keburukan. Seterusnya. Kesimpulan, berdasarkan kajian yang dijalankan, kajian ini dapat membantu banyak pihak dalam menyelesaikan masalah pembuangan sisa makanan yang melampau dalam kehidupan seharian pada masa kini. Objektif kajian dalam menghasilkan baja yang boleh diguna pakai oleh semua pihak. Banyak pihak yang memperolehi kebaikan daripada hasil kajian ini, terutama sekali kepada pihak yang memperusahakan pertanian. Seterusnya, objektif kajian dalam menginovasikan kompos bin dari manual ke mekanikal. Hal ini dapat memudahkan penggunaan projek ini kepada semua pihak bagi melupakan sisa makanan yang terbuang. Secara kesimpulannya, projek ini dapat membantu dalam menyelesaikan masalah sisa makanan dengan lebih efektif. Hal ini kerana ia dapat menggunakan masalah pencemaran bau dan pencemaran sisa makanan yang berlebihan. Oleh itu, semua pihak perlulah memandang serius tentang pencemaran yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat masa kini. Seterusnya Seterusnya adalah 5.4 iaitu cadangan.
cadangan yang akan diterangkan oleh saya sendiri iaitu Syahida Atikah. Cadangan kajian adalah melanjutkan kajian lanjutan bagi memperbaharui projek ini. Dengan kata lain, projek ini boleh memberikan lebih banyak lagi kebaikan kepada semua pihak bagi mengurangkan lagi masalah yang dihadapi projek ini. So 5.4.1 adalah cadangan penambahbaikan projek. Berikut adalah cadangan bagi menambah baik lagi projek ini. Iaitu adalah menggunakan rotary switch iaitu switch putaran atau switch kelajuan yang sesuai bagi memaksimalkan tahap kelajuan motor pusat tersebut. Hal ini kerana rotary switch yang saya gunakan adalah kelajuan yang digunakan oleh kipas. Kiranya kalau kipas kat rumah kita, kita akan ada yang tahap kelajuan dia tu kan. Yang macam saya gunakan tadi. Patutnya digunakan tahap kelajuan oleh mesin pengisar tersebut. Sebab yang motor saya guna adalah motor blender. Jadinya kelajuan yang digunakan yang sesuai adalah menggunakan rotary switch yang terhasil daripada blender tersebut lah yang diciptakan dalam blender. So 5.4.3 adalah cadangan penambahbaikan kajian akan datang. 1. Mengkaji bahan yang lebih baik bagi dicampur kepada sisa makanan yang dikisar dalam menghasilkan baja yang berkualiti tinggi. Nombor 2 adalah menggunakan bahan atau barang yang lebih murah tapi berkualiti bagi menjadikan projek ini barang mampu milik bagi semua masyarakat. Pada masa ini, projek yang kami hasilkan adalah mampu bagi pihak pertanian untuk menghasilkan baja kompos yang lebih cepat. Selain itu juga, pihak kerajaan ataupun pihak government boleh beli kami punya produk untuk dijadikan di tempat awam. So, seterusnya adalah 5.5 adalah rumusan bab. Rumusan dari kajian ini, projek ini boleh membantu dalam mengurangkan masalah pencemaran bau dan pembuangan sisa makanan. Tetapi masih memerlukan beberapa kajian pada masa hadapan bagi menambah baik lagi keberkesanan projek ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.